Dah kamar dia katanya dah. Ni dia mau tanya sikit gapo nak ayat dia sikit belum takut lupa. Dia tanya apa hukumnya bagi masalahnya orang lupa Quran dah. Bagi masalah orang lupa Quran ni, kalau dia hafal Quran, lepas tu ngaji Quran, kalau ngaji saja tak apa, tapi bukan hafal. Tapi kalau dia hafal dah, lepas tu dia lupa, maka lupa satu harah daripada Quran, hukum mudah-mudahnya dalam hadis sebut, dan hukum ulama sebut, satu harah dia lupa, maka dosa dia sama dengan bukit Qah duk likung dunia ni. Waliyazubillah. Orang ingat Quran, lepas tu dia tinggal Quran, dia tahu Quran, tak ada apa langsung, tak ada berdengar langsung, Quran dia apa tu lupa. Satu harah tu akan berdosa, akan tanggung dosa atas dia, serupa dengan satu harah sama besar dengan bukit Qaf, dosa dia. Pahala dia pun besar, dosa pun yang besar. Masa dia ganjaran besar, dosa pun besar. Supaya dia duduk Mekah. Semaya satu rakaat, supaya dengan 100,000. Lepas tu buat kerja maksiat satu kali, supaya dengan tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil masalis sa'iri rubbama kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Dan sabit pada suatu pepatah ataupun masal ni orang panggil satu pepatah. Nah, pepatah mana? As-sa'iri. Yang gapo dia kata dia wa fil masali as-sa'ir, dan sabitlah satu pepatah as-sa'iri yang duduk berjalan ia satu pepatah. InsyaAllah tu makna kata kan, makna kata as-sa'iri dengan makna al-jari yang duduk berlari ia, ataupun yang duduk menggawa, yang duduk berjalan ia bainan nasi dalil. Wa fil masali, dan sabitlah pada satu pepatah as-sa'iri yang duk berjalan ia, dengan makna ai al-jari yang duk berlari ia bainan nas, di antara manusia. Ni satu pepatah supaya tua kita atas satu pepatah patah tumbuh hilang berganti. Hak tu dia panggil benda duk berlari ia, duk berjalan ia, duk hasil ia di antara manusia. Sebut manusia tu patah tumbuh hilang berganti. Mati tok guru ni mati, anak ya ganti, ataupun mati ustaz ni nak ustaz baru. Dia panggil patah tumbuh hilang berganti. Tu dia panggil pepatah, bahasa Arab panggil masal. Deh. Pepatah mana? As-sa'iri yang duk berjalan ia, duk berlari ia, berlaku ia di antara manusia. Yang kata nak rubban kalimatin, banyak sangatlah kalimah. Rubban kalimatin, banyak sangatlah kalimah. Tu makna rubban tika ni hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rubban tika ni panggil rubban, ada makna taklil, hatta bagaimana lit taklil, ada makna lit taksir. Tapi murad dengan rubban tika ni hatta makna, hatta bagi makna dan pengertian lit taksiri. Waidah. Rubban tika ni. Rubban hatta bagi makna taksir. Rubban kalimatin, banyak sangatlah kelimah-kelimah. Banyak sangatlah bermula cakap bermula perkata taqulu, yang berkatalah ia kalimah. Ia duk kata, kelimah tu duk bercakap, kelimah tu duk bertutur li sahibiha, bagi tuai bagi kelimah. Banyak sangat perkataan duk kata bagi tuai ya. Kata ana da'ni, tinggal olehmu ya sahibi, mu tinggal ni akan dah mu tinggal lah, tak seduk kecek lah perkara ni, mu tak seduk royak lah benda ni tak comel ni. Jadi seolahnya banyak sangat perkataan yang duk royak, yang duk kata bagi tuai, suruh tinggalkan akan dia, suruh tinggalkan cekak daripadanya. Tapi kita tak khabar bagi kita duk kecek benda tak molek. Perkataan lari, tak suruh kecek lah benda ni tak comel. Kata tu lari tuai, tapi tuai tu tak dengar, tuai tu tak peduli, maka kecek juga benda tak molek. Tapi perkataan tu seolah kata dia kata ke tuai, dakni, mu tinggallah akan daku he tuai ku. Deh, banyak ke perkataan tak comel, udah. Perkataan tu suruh tinggal, tak suruh kecek lah benda tak molek. Tapi kita tak sedar, kecek juga dah. Kecek duk tutur juga. Siapa jatuh kita di dalam kebinasaan sebab perkataan itu. Ni satu pepatah. Deh. Nas'alullah ta'ala, nas'alullah at-taufiq bi rahmatih.
kami memohonkan, kata musannif, kami minta Allah akan Allah Ta'ala at-taufiqa, akan taufik, yakni akan menerangkan hati, birahmatihi, dengan rahmatnya. Nah, rahmat Allah habis kat tu. Tu asal yang keempat habis. Tujuh kata rubban kalimatin taqulu sahibiha da'ni. Kata suruh tinggal. Maka musannif kata aku berdoalah, kami berdoa ke Allah, mudah-mudahan taufik kita boleh tinggalkan cakap yang tidak berfaedah. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita kecek benda faedah, benda hak molek-molek, benda hak comel-comel, benda sejuk di telinga, dengar telinga sejuk sampai ke hati dah kan. Kata tak molek dengar di telinga, panas telinga sampai panas ke hatinya. Al-aslul khamisu, bermula dalil yang kelima, asal yang kelima, pokok yang kelima weh. Pokok yang kelima ni khabar zikru afatil akhirati, ialah kita menyebut, kita mengingati afatil akhirati, akan segala kebinasaan akhirat. Jadi apabila kita ingat pada binasa akhirat, kita kecek benda ni dah. Lidah kita ya kecek dah dunia, tapi ia jadi gapo di akhirat. Misalnya sepuluh orang ngupak orang di akhirat esok gana. Akhirat esok ketika Nabi nak Isra' dan Mi'raj dah. Nabi nampak satu kumpulan duk makan daging mentah-mentah. Wah, puak daging lah. Daging mampu, daging bangkai. Duk makan puak. Sepala kali kita tahu kami mampu, dia mampu, dia makan puak. Makan ngangur mulut, ngapa ngama dia, dia mamak keruk. Maka Nabi tanyakan Jibril, ya Jibril tu siapa dia tu? Kalau kau siapa duk makan agama masalah bangkai, duk makan ke benda-benda mampu, itulah munak boleh kenal kata dia duduk tah dunia, dia tak patah mulut dia kata tu kata ni, sampai akhirat dia duk makan benda mentah, benda bangkai weh. Dia tengok tu. Kita kena ingat kepada benda-benda akhirat, kebinasaan akhirat, wa awaqibiha, dan pula awaiqibiha. Bacana wa awaqibiha, dan segala akhir pekerjaan akhirat. Kita kena ingat kepada apa? Kepada hujung jatuh. Segala akhir pekerjaan akhirat lagu mana? Kalau kita pergi kecek benda tak molek, gapo balasan kita akhirat? Kalau kita pergi mengupak orang, gapo balasan akhirat? Kalau kita pergi mengadu orang, apa balasan akhirat? Kalau kita mengacung orang, apa balas akhirat? Kalau kita sumpah yang tak benar, gapo akhirat balasannya? Tengok. Wa azkuru fihi, dan aku nak menyebut, musannif kata, aku nak royak lah. Kata musannif kita Imam Ghazali tanah. Wa azkuru fihi, dan aku nak menyebut fihi, padanya, pada al-aslil khamis, yakni pada asal yang kelima. Yakni pada dalil kelima ni aku nak royak gapo? Aku nak sebut gapo? Nuqtatan wahidah, ai faidatan wahidah, yakni faedah yang tunggal, faedah yang satu. Aku nak royak pada dalil yang kelima. Cara kita nak boleh mulut kita ni senyap, mulut kita jangan itu berhenti daripada cakap yang bukan-bukan, cakap yang tidak berfaedah, cakap yang tidak apa, yang tidak jadi naf'ah. Maka kita nak buat lagu mana kita nak boleh berhenti? Maka musannif kata aku nak sebutlah pada dalil yang kelima ni daripada faedah yang satu, yakni faedah yang tunggal. Mana? Wahia, dan ia faidatun wahidah, ataupun nuqtatun wahidah, nuqtah yang tertunggal, ataupun faedah yang tertunggal, ataupun kegunaan yang satu ni, annahu la yakhlu, bahwasanya la yakhlu, tidak boleh lepaslah ia, dan tidak boleh sembunyilah ia seorang. Ia tak boleh nak sembunyi. Makna tak tidak boleh sembunyi. Imma an taqula qawlan makhzura haramah. Annahu, bahwasanya, tak rojak weh, al-hala wa sya'nah. La yakhlu, tidak sembunyi, imma la yakhlu, tidak sembunyilah ia, tiada boleh lepaslah ia al-qawlu. Tak boleh nak lepas perkataan saat ni tu. Annahu tu al-hala wa sya'nah. Jadi dia tanya masalah annahu supaya dalam ni lah. Sayang kita dah tanya baru ni, yata nak buat agama mana wi annahu tika ni. Di dalam muqaddimah bagi masalah i'anatut talibin tu, annahu taqaddamah.
ataupun annahu musanatan lamma annahu kama di annahu tika nak pakai hala wa sya'na. Kemudian domirus sya'ni hak jatah, domirus sya'ni panggil domirus sya'ni hak jatah. Annahu ni dia panggil domirus sya'ni. Kalau annaha tu panggil domirul qissah. Nah, tapi kaedah yang tentu pada domirus sya'ni ia tak ada nyata. Dalam kitab-kitab semua tak nyata. Cumanya kita ingat daripada Tok Guru, nah, yang berdomirnya, yang tua daripada khidmat ke dia tu, mu nak tahu boleh pakai domirus sya'ni tak domirus sya'ni, mu kena tengok jumlah lik belakang. Golek kenya jumlah tu kadang-kadangnya orang panggil fa'il ya dadal ataupun fa'il tu jumlah nak orang panggil gapo bina majhul. Golek ke annahu sebelum pada tu orang panggil domirus sya'ni, tengok jumlah belakang kalau bina majhul, golek ke nah domir tu dikata domirus sya'ni. Tengoklah ke jumlah lek belakang tu duk royak domain tu. Jumlah lek belakang tu duk cerita domain sebab tu dia panggil al-hala wa sya'na. Dia panggil kalakuan dan keadaan. La yakhlu. Tu la yakhlu tu duk cerita annahu tu. Tu. La yakhlu. Tidak boleh lepas ia al-qawlu. Tiada boleh sembunyi ia al-qawlu. Imma an taqula. Emo bahasa engkau berkata. No, ya atas perkataan ia tak boleh lari. Ia tak boleh lepas. Perkataan dan cakap pe tak boleh lepas. Emo bahasa engkau berkata qaulan mahzura, akan sebagai perkataan yang ditegah akan dia. Ditegahkan oleh syarak, tertegahkan oleh orang, beci oleh orang, beci oleh Allah, beci oleh syarak. Lagi pula haraman, perkataan itu haram. Duk lari kau ni? Sebut kata tu kalau tu bi hak molek, tu bi hak Quran, hak tu bukan haram. Tapi perkataan ni kata kau orang, kata ni mengupak kau orang, kata ni pelaga orang, kata ni celah kau orang, kata ni supah orang panggil perkataan ni ditegah dan pula dicuca oleh syarak, lagi pula perkataan itu dikatakan haram dah kan. Dia tak boleh lagi, tak boleh lepas. Sebab tu kena jaga. Kadang ia tu baik molek, ia tu baik tak molek. Dia hak molek. Sebab tu ulama ia jaga sangat-sangat. Nak kecek agama. Kecek Quran, kecek hadis, mengajar kitab. Ni pun duk jatuh lagi dalam ngajar Quran, ngajar kitab, ngajar hadis tu pun duk jeluh lagi. Lepas tu hari-hari orang tak ada zikrillah, tak ada ingat ke Tuhan, tak ada mengajar, tak ada ibadah. Banyak sangatlah perkataan dia tak akan terjun dan jatuh dalam maksiat, jatuh dalam perkara-perkara yang ditegahkan oleh syarak oleh Allah Subhanahu wa taala. Au qaulan mubahan. Tengok qaulan mubahan tu atas pada qaulan mahzura. Deh. Imma an taqula. Imma bahasa engkau berkata akan perkataan ni. Perkataan itu qaulan akan sebagai perkataan mubahan yang diperharuh akan dia oleh syarak. Kadang-kadang engkau kecek kata tu syarak tu syarak tu memperharuh boleh kecek. Kecek demo tu nak pergi ke rumah demo tu Misalnya demo mari tanya kita, "Hei, rumah mamak tu lek mana? Mamak itu tu tok lelaki bagi sitah tu lek mana?" Demo tak tahu. Lepas tu kita royak tamu pergi lek depan sikit, pergi depan ada cabai. Kalau cabai jangan lekokkan, dia lekok kiri sana cabai tu Muhammad hamak tok lelaki sitah. Benar ni perkataan mubah. Perkataan diperharuhkan oleh syarak. Misalnya dia mau tanya masalah kita, maka kita royak demo tak faham. Royak masalah demo tak faham, tu pun dikatakan perkataan yang mubah yang diperharuh, lagi pula didapatkan pahala. Perkataan yang diperharuh min fudulin, daripada perkara yang sia-sia, daripada perkara yang lebih. Kata ni kalau tak kecek pun tak apa. Tu makna taqaulan mubahan min fudul la ya'nika, yang tidak menganaki akan dikau, yang tidak beri naf'at akan dikau. Perkataan ni kalau kan tak kecek ada apa ni supaya tu khatib dia baca tebah. Kalau tak kecek ada apa. Kalau kecek makna tebah kita dan Jumaat kita kurang. Misal kan Tok khatib alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Demo tu pun cuy kesok sikit. Kesok apa? Kalau tak kecek tak apa kita kesok ke. Kalau kita pergi kecek, kesok apa? Maya sini pun boleh. Kita pergi jawab dia. Ya kita kesok ke. Ya kecek tak kesok ke kita.
Kisah apa teluh dah situ kita rasa nak marah ke dia. Kisah kalau kita tak kecek pun tak ada apa. Sebab kalau kita kecek ketebah kita, jemaah kita jadi kurang sebab kita kecek di kotuk khotib tu macam tebah. Kata itu yang tidak kanak ki, yang tidak beri faedah kan kita kecek di kotuk khotib tu bertebah. Supaya ni tika duk mengaji. Kalau tak kecek tak ada apa. Harus dah nak kecek. Tak kecek pun tak ada apa. Dia panggil perkara tu sia-sia. Dalam mengaji kecek belah-belah. Kalau benar pada kita boleh royak dia tak apa. Kita tunjuk dia tahan ni sini duk baris ni. Muka ni kita terus balik dia tu faedah. Royak dia tu. Fa in kana mahzuran haraman, maka jika adalah ia al-qaulu, ialah perkataan tu mahzuran, ditegahkan oleh syarak, haraman, lagi pula haram, berdosa. Kata itu ditegah oleh syarak, lagi pula haram. Haram, lagi pula ditegah. Kadang-kadang kata tegah saja, dia tak kecek baik ni, tapi tak siapa tanggung berdosa. Supaya kita kecek, mu ni bengau, tak ada berdosa. Tapi kata itu syarak tak kena. Paura tak kena, kita kata, mu ni bodoh. Patut kalau kita kata, mu ni bodoh, mak pak tak hajar. Tu kau teruk tu. Patut dia mau sakit hati dengan sebab kata itu, maka berdosa kita. Tapi bila berdosa, lagu apa dia nak royak. Fafihi, maka sabitlah, maka nascaya sabitlah padanya, pada al-qaulil mahzuril harami. Sabit pada perkataan yang ditegahkan oleh syarak, lagi pula berdosa haram ini. Min azabillahi ta'ala, adalah ia daripada siksaan Allah. Orang mana kecek benda hak ditegah oleh syarak, lagi pula perkataan itu haram, kata itu dilarang oleh syarak, lagi pula ditegah oleh syarak, lagi pula haram. Makna perkataan ini dia saat itu min azabillah. Kainun, adalah ia min azabillah, daripada siksaan Allah. Salata fa fihi, salatanya fa min azabillah kainun fihi, maka sabitlah daripada azab Allah Ta'ala padanya, pada al-qaulil mahzuri al-harami. Pada cakap hak yang ditegah dilarang oleh syarak, maka perkataan itu ada siksaan Allah, adanya menyiksa Allah Ta'ala ke atas orang kecek benda hak tu yang tegah. Ni kena jagalah supaya kita tahu orang kecek benda tu yang tegah, supaya tak supah yamin. Supah gapo? Supah yamin, supah yang bohong, supaya kita nak san kan. Sebab tu dia panggil balang bagi fok hakim teh, balang bagi fok penggap, dia panggil mahkamah tu. Ya tuah ya ada. Supaya kita nak tah balang kita masuk dalam san, masuk dalam mahkamah. Tak ada kira sudadu ke fok besar ke fok tu, fok ni Dr. Menteri apa. Dia masuk dalam tu jadi patah dengan sendiri. Sebab apa? Orang panggil ya tuah san ni, tuah mahkamah ni suku tu hewi. Kadang-kadang dok kecek kawan aku, dia kata tuah san dengan sebab dia dok supah tu wallahi wa ballahi. Supaya demo ni kata sahak sang KJS suku, sahak Islam suku. Tapi hak KJS ye pun kalau misalnya kalau gib supah dengan lapap supah, kama dia mari hukumnya daripada majlis, golek ke hukumnya tu nak benar belah lik ni. Patu kadang-kadang kalau dia demo ni dok nak saka juga. Anak hak pera dok nak saka. Patu pak pera tok sewi, anak dok ada gak nak benar tu. Patu dia dok nak juga, dia kata pak widi dah. Papak kata muani supah dak. Muani supah dak. Muani kata wallahi dak. Tak dia tak ada apa supah. Kalau mu berani supah tak apa, aku nak wi harta ni kamu. Pasalnya dengan tu, apabila pak dia tersupah, mung supah. Kalau muani supah, mung kata wallahi wa ballahi, dah mung bolehlah harta padamu. Ya supah. Wallahi wa ballahi wa tallahi, harta ni ayah wi kepada aku. Sang kena terima lek ya. Pasti kau ya nak makan, tapi duk tengok-tengok orang supah bohong dah. Kadang-kadang tak ada mati lagi, tak ada kena azab akhirat. Dunia ni pun makan diri dah. Dunia makan dia. Selerok lah, selerok tabak harta kau sari kau habis, kau habis, kau habis. Lama-lama tua pun jadi kau susah, lama-lama tua jadi pecah belah habis. Tu dia panggil supah makan diri. Sebab tu dia panggil kecek bohong ni, kecek benda tak betul ni, benda dilarang oleh syarak ni.
benda tu ada azab. Dunia pun kadang-kadang boleh tengok, akhirat tak ada kena kecek. Azab mana? Allazi la taqata laka bih. Yang tidak jenis kuasa, yang tidak jenis mampu, yang tidak jenis boleh tanggung, laka bagi engkau, bihi ai bi azabillah. Jadi apabila engkau kecek bohong, apabila engkau kecek perkataan dilarikan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau kecek benda saat ni hak Tuhan larang, benda tu ada haram, ada dilarikan oleh Allah, benda tu ada tertegah oleh Allah taala oleh syarak, tapi engkau kecek juga, makna engkau itu sabit daripada azab Allah. Nah, sabit padanya al-qaulil mahzuri min azabillah. Nah, ada di situ azab Allah Ta'ala yang engkau tidak kuasa nak menanggungkan dia. Tengok. Faqad rawaina an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguh telah mencerita oleh kami, kata musannif, kami cerita, kami nak royak an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Rasulullah qal sebeda ia Rasulullah lailatan pada satu malam. Ni satu malam ni bukan semua malam, satu malam. Usriya bih, dibawa jalan akan daku, Nabi kata dibawa jalan dengan aku pada waktu malam. Asrabi usriya bi, baca dengan bina majhul. Usriya bi, dibawa jalankan dengan aku oleh Allah pada satu malam. Ni malam Isra' Mi'raj lah ni. Malam ni dah ni, bulan ni dah Nabi naik ke langit ni. Malam Isra' dan Mi'raj, bulan ni lah Nabi kita naik kepada langit. Kerana Nabi kita sangat-sangat duka cita, sangat-sangat serabut kan. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi pada waktu malam. Pada malam Isra' Mi'raj, Nabi katanya malam ni diperjalankan akan daku, dijalan dengan aku pada waktu malam. Ra'aitu finnari, Nabi kata. Ra'aitu telah nampaklah oleh aku finnar, di dalam api neraka. Ni Jibril heret Nabi. Mula tu pergi syurga. Naik kepada langit pertama. Naik langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Lepas ada tu, Jibril tu pergi Nabi ke syurga. Tengok ahli syurga lagu mana. Tengah Nabi tengok dalam bulan malam Isra' Mi'raj satu malam ni. Orang tu duk ketai, supaya duk ketai padi. Ketai kau banyak, ketai kau banyak, ketai kau banyak, ketai kau tak habis-habis. Lepas tu Nabi tengok ketika tu kan apa? Nabi pun tanya Jibril. Jibril tu kalau kue siapa yang duk ketai padi tu, duk ketai gandum, ketai syi'ir tu, kau ketai kau banyak, ketai kau banyak. Itulah mu nak tahu, hei Muhammad, daripada umat engkau yang duk tah dunia dia beramal semata-mata kerana Allah, dia buat amal soleh, itulah amalan dia duk ketai tak habis. Allah tak makan tak habis di akhirat esok. Atau Nabi nampak ketika gila syurga. Pas ni hak Nabi tengok mana dalam neraka. Ra'aitu telah nampak oleh aku yakni Nabi. Tak situ ra'aitu telah nampaklah oleh aku Nabi finnari, di dalam api neraka. Dah nampak siapa dia maf'ul. Kauman, akan satu kumpulan, satu puak. Yakulunal jiyafah, memakai oleh mereka itu manusia. Kaum sana. Yakulu duk makan mereka itu al-qaumu al-jiyafah, akan segala bangkai mampu. Kita nampak bangkai mampu, kucing mampu ambil makan, ayam mampu kita ambil makan, tak ada semula, tu panggil bangkai berak. Sebut kata bangkai di atas dunia, ayam hak tak semula mampu, lepas tu kita pergi makan ayam mampu, ataupun kambing tu mampu, tak ada semula, tu dia panggil bangkai. Kamari aku tengok Nabi kata dalam neraka satu kumpulan yang duk makan segala bangkai-bangkai di dalam api neraka. Duk makan bangkai, benda mampu kuat, makan kekoh, mamu ku al-jiyafah tu jamak pada jifatun. Nabi katanya ad-dunya jifatun qadharah. Nabi kata dalam satu hadis, dunia ni apa dia? Ialah jifatun, ialah satu bangkai. Bandingnya supaya dengan satu bangkai, satu benda mampu qadharatun, yang luak, yang cuma ia. Tengok weh, ingin dengar.
Kemudian Nabi kata, aku tengok lapi dengan kau satu kumpulan yang duk makan mereka itu akan segala bangkai-bangkai. Fakultu. Maka aku pun kata, aku pun tanya. Ya Jibrilu. Hei Jibril. Baca Jibrilu pun boleh, Jibrailu pun boleh berlaku tu. Tapi lah dia baca, Ya Jibrilu. Hei Jibril. Man haulai. Siapa? Bermula siapa? Mereka itu mana? Al-qawmu ya'kulunal jiyafat. Kau hok duk makan segala bangkai-bangkai lah api neraka tu siapa? Ya Jibril. Jibril jawab nah. Qal berkata ia Jibril alaihi salam ai fi jawabi pada menjawab akan Nabi. Tana. Haulai bermula mereka itu al-qaumul lazi ya'kulunal jiyafa weh. Syafi'i, Padi. Duk makan bangkai-bangkai ni siapa dia? Alladzina ya'kuluna luhuman nasi. Ialah orang-orang yang duduk makan mereka itu. Salah makan mana? Fid dunia dulu tu. Dalam dunia, luhuman nasi, akan segala daging-daging mentah bagi manusia. Orang ni duduk atas dunia, makan daging mentah. Siapa dia makan daging mentah? Daging-daging mentah, daging-daging mentah ni. Bangkai ni. Ialah manusia duk mengupak pada orang. Karena ayat mari tu, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'dadh-dhanni ithmun. Pada ayat mari tu Tuhan kata, menjauhlah daripada yaghtab ba'dukum an ba'din, lagi pula an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi orang mengupak kepada orang, Nabi kata dan Allah Ta'ala kata, orang ni seolah-olah yang makan bangkai yang mapuh, daging yang mapuh. Yang makan daging bagi saudara tu daging yang mapuh. Maka akhirat esok Nabi tengok fuk ni lah, duk kekah daging mapuh, duk kekah benda mapuh, duk kekah bangkai mapuh, dalam neraka. Wal-iyazubillah. Minta jauh minta jauh. Sebab tu di hari ni deh, kita kena fikir, gopoh kita nak cedek di akhirat. Lepas tu siapa yang nak tolong tika kita lekat di pada masyarakat. Sebab tu kita kena kira dah lah ni. Kena kira dah. Sebab tu duk fikir, duk kecek, klik-klik tadi tak anak-anak kita nak jadi ngaji hafiz belaka. Mula bodala tak nak. Aku buka sekolah hafiz aku tak ada angin apa. Ya tu guru besar. Aku buka sekolah hafiz wika Hasbullah ni. Aku tak ada nak apa. Aku nak tupai Quran fok hafiz ni di akhirat nanti. Pera. Ya tu urusan dah nak murid beribu dah. Tapi setara ya tu cedek apa? Buka hafiz ni supaya nak tupai apa? Quran fok duk baca Quran di hari ni. Pera. Pahala ni buka hafiz, dah jadi kalau hafiz besar, nak tupai Quran, nak tupai naungi teduh bagi fok hafiz pada masa sekarang. Pada kecek anak-anak kita ngaji Quran dulu. Dah ngaji Quran, hafiz Quran dulu. Sebab ketika pergi luar negeri, Quran paling nombor satu sekali. Ketika kita ngaji pondok, kita tak nampak ni, bila pergi luar negeri, kena ngapa 3 juz setahun. Sekelah 3 juz. Makna sepanggar tu 3 juz. Makna kata 2 panggar tu setahun tu kena 4 juz. Bermakna kata 2 tahun 12 juz. Dekat-dekat nak hotel lah. Lepas tu kita pergi luar negeri, fuah kita tarak sekali buku Quran. Ngaji madah tu madah ni kadang-kadang madah 20 madah, 20 mawat, patut for kita dah lekat sekali Quran. Kenapa? Kena ngapah mula. Dia periksa tu ustaz tanya, isnat tasmi' isma. Engkau baca. Wagal lagi pula engkau Iqra, surah kaza wa kaza. Iqra surah al-Baqarah. Iqra ayat berapa. Ustaz baca, kita pun baca. Baca aja kita tak ingat. Sini tempat rugi. Sebab tu kita tengok marinya kamar di kalau orang nak ngaji biar disedak lagi nya kita kena ngapa Quran. Ngapa Quran. Pergi luar negeri kita tahu-tahu cuk pundai kita, cuk kukurangnya kita, mata kita ngapa dah tapi Quran kita tak ngapa, kita halah dengan orang ngapa Quran. Sebab tu anak-anak kita fikirnya nak wing ngapa Quran. Lepas tu soalnya orang ngapa Quran ingat, depa bila dia ingat Quran duk dalam, perangai jadi Quran lalu dah. Tak ada kena kita buat. Dia jadi perangai Quran lalu dah. Orang ada Quran boleh ingat Quran 30 juz dah. Lepas tu orang ni dia akan jadi akhlak Quran selalu dah. Lepas tu orang ingat Quran ni, dia boleh tolong pak dia, mak dia dan adik-beradik dia
Tuhan wi license dia, rukhsah dia, boleh jemput hak mana yang nak jemput lain dengan kau. 10 orang naik. Faham misalnya kalau kita tak gerak, pas kita amalan malah. Tak dunia buat pun play putih, buat pun buat tik zikir, tik baca Quran, tik deh. Lepas tu anak-anak kita ngaji Quran, dia boleh tolong kita akhirat esok. Fikir pun ni, akhirat esok gopo orang nak tolong kita. Kalau terlekat di pada masyarakat, nak kita boleh. Tak ada amalan, ada secogek dah, ada segoreng. Nak siapa kata, amalan kebaikan nak banyak lebih pada amalan kejahatan. Ataupun nak lekat kita, kain kita di titi sirak, siapa yang nak tolong? Kena mikir deh. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan hanya sungguhnya telah sebeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebeda li Muaz, bagi Muaz. Muaz mana? Ibnu Jabal. Muaz ni dimakruhkan sebut kata Muaz, yakni Muaz Ibnu Jabal. Hak Nabi hantar pergi ke Yamin. Muaz ni satu ulama daripada as-sahabi, satu ulama yang bisa daripada sahabat. Kemudian Nabi kata bagi Muaz, kata ana, ya Muaz, walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sebeda Nabi bagi Muaz, sesungguh Nabi ada sebeda bagi Muaz, ana, iqta lisanaka, hendak engkau memotongkan, hendak akan memutuskan, hendak akan mengkerjakan, melaksanakan lidah engkau, Muaz. Engkau putus lidah engkau ni. Lidah tak ada tulang ni. Lidah hak lembek ni, tak ada tulang ni. Engkau putuskan akan dia. Engkau melaksanakan akan dia. Engkau menggunakan lidah engkau. An hamalatil Qur'ani, daripada menanggung akan Qur'an. Baca Qur'an. Lepas tu bagi Hafiz Qur'an hari-hari. Baca Qur'an. Hari-hari Qur'an. Satu ayat, tak ada kena kecek. Satu harah, 10 pahala. 2 harah, 20 pahala. 3 harah, 30 pahala. Lepas tu baca hari sejuk. Tak ada kena kecek. Pahala. Pahala tak pahala. Cahaya tak cahaya. Tinggi di atas tinggi. Tak? Orang buat amal ni, orang ngaji ni, orang baca Quran ni, dia panggil cahaya nurun ala nur. Hak Tuhan sebut cahaya di atas. Cahaya dah. Cahaya atas cahaya. Tindak cahaya. Pahala tak pahala? Pahala. Nah, pentabat tinggi, kau tinggi. Mengapa? Memotong lidah engkau, Muaz. Engkau melaksana lidah engkau, guna lidah engkau daripada tanggungkan Quran. Lagi pula, wa tullabil ilmi, dan engkau pula melaksana lidah engkau itu daripada segala menututi ilmu. Engkau jadilah daripada pelajar-pelajar yang menututi ilmu. Alhamdulillah, kita dimasuk dalam orang duk mengaji ilmu syarak, duk mengajikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk dalam hadis Nabi. Alhamdulillah. Dah, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Nabi kata mencarikan lidah, lagi pula memotong lidah, guna lidah dari kerana menanggungkan Quran, ataupun carikan ilmu Allah. Gawa? Ngapa kita baca kita, telooh kita, mengajar kita, telooh kita, muzakarah kita. Ini masuk dalam hadis Nabi kata, iqta lisanaka an hamalatil Quran, lagi pulanya wa tullabil ilmi. Lepas tu Nabi kata, wala tumazzikin nasa bilisanika, dan pula jangan mesoyok oleh engkau, Muaz. Jangan engkau mencarikan, Muaz, an-nasa, akan manusia itu. Jangan engkau mencari, jangan engkau mendedah, jangan engkau gapo mencarikan akan manusia bilisanika, dengan lidah engkau, Muaz. Jangan engkau dok mencarikan manusia, menjatuh manusia, keaiban manusia, kemaluan manusia dengan sibak lidah engkau. Mana? Misalnya orang ni duk molek-molek, lepas tu kita kata, mu ni teruk sungguh dah. Ngaji ngananya bodoh tu lalu. Ni orang panggil kita maik dia tu. Kita orang panggil tak jaga muka dia tu. Kita mencarikan muka dia tu. Kita mencari keaiban yang ni. Hak ni Nabi lagi. Sebab tu kita nak kata kok seorang, kita kena tengok lah. Makna kata tak sepatut kata, tak boleh kata. Kalau kita mencarikan muka orang, makna kata di akhirat gapo balasnya.
Jangan mencarikan manusia dengan lidah engkau. Jangan engkau buat orang tu cerah, orang saat ni tu berasa keaiban dengan sebab lidah kita. Fatumazziqaka, maka sebab itulah tidak mencari akan dikau. Tu sebab for ni orang panggil for sababiyah yang jatuh selepas daripada kalian ini. Kama dia tu mazziqaka tu fi imdari, nasab dia dengan an mudmarah yang wajib selepas pada fa sababiyah. Tak molek tu. Tak molek. Jadi fa tu dia panggil fa sababiyah yang jatuh selepas daripada la nahi. Kama dia fi imdari tu mazziqaka ni nasab dengan an mudmarah yang jatuh selepas pada fa sababiyah yang ialah dikata selepas pada kalian nahi. Pasal makna lah nak tengok. Walan tumazzikin nasa bilisanika, dan jangan engkau mencari manusia. Jangan engkau mencari keaiban manusia, kemaluan manusia, maruah manusia, kemukaan manusia dengan sebab lidah engkau. Engkau kata dia siapa dia cerah. Engkau kata dia asal dia tu malu sebab mu kata dia, mu caci dia, mu kata dia. Apabila kamu dan engkau tidak mencari keaiban manusia dengan sebab lidah engkau, fatumazziqaka, maka sebab itu tidak mencari akan dikau kilabun nar, oleh segala hanying-hanying di neraka. Mafhum mukhalafah pada hadis ni, kalau kita hidup tah dunia, kita mencari muka orang malu dengan sebab lidah kita. Nantilah kita di akhirat isak, Tuhan cedek, Tuhan sedia hanying-hanying duk dalam neraka. Nanti kenapa muka orang duk ngupak ke orang ni? Heran ni. Kalau kita tah dunia, kita jaga lidah kita, tak kata ke orang, tak celak orang, tak wi demo tu malu, tak cerah dengan kita, tak jadi keaiban dengan kita, dengan lidah kita. Maka kita dijaga akhirat isak, kita saat ni tak dimakan dan pula tak dikerapkan dan pula tak diceritakan oleh hanya api neraka. Sebab apa? Sebab kita tak masuk neraka. Kalau apabila kita saat ni tu sebab kita duk celah demo, kita duk kata demo, Allah Taala lepas kita dalam neraka. Lepas tu kita buat demo tu malu tah dunia ni sebab lidah kita. Nanti akhirat esok hanying-hanying hak tu jadi di dalam neraka untuk azab bagi orang duk kata kau ni, hanying tu kerapa muka dia. Sebab ia buat orang tu we jadi cerah, we jadi keaiban, penuh punuhnya muka, punuhnya maruah, jadi orang panggil punuh kemaluan, maka dia pun akan jadi punuh juga muka di akhirat esok. Hanya kerapa apa tu jadikan hanying duk dalam neraka, nanti kerapa fok-fok duk kata kau orang di atas dunia. Mencarikan dia oleh hanying-hanying neraka. Hanying neraka tu kadang-kadang terjadi dengan di dalam neraka suponing fok duk dalam neraka kita ngaji dah Gapa dia fatusqa mimma ing sadid, maka dituangkan dia dengan air nanuh dan pula nanuh darah hak yang tubik daripada anggota ahli neraka mai masuk dalam mulut fok yahdi. Supaya tu ni Allah Taala menimbulkan dalam neraka daripada hanying, daripada ceking, daripada ular, daripada kala nanti makan fok ahli neraka. Supaya juga ahli neraka hak jadi kayu api neraka siapa dia? Ialah orang-orang kafir, batu-batu hak kita buat sembah ni, fok kafir semua ni Tuhan lepas dalam neraka habis. Tu jadi ceking, jadi kalau sepoleh kubur masuk dalam kubur pak lepas man rabbuka wa man nabiyuka, tu jadi syuja'ul aqra. Apa ular mata berapi la patuk boh fok tak semaya, sakitnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Supaya ni juga orang ngumpak kau orang duk atas dunia, Allah Taala cedekan hanying duk dalam neraka, nanti kerapa muka fok ni. Berarti wal iyazubillah sekadar tu dulu kami kata wa an abi kilabata qal inna fil ghibati kharabal qalbi minal huda. Sekadar tu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah. Kata musannif kita lagi dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli tanah. Dan Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salah waj'al min zurriyyati. Rabbi ja'al, ya Allah, salata ya Rabbi, hei Tuhan kami, hei Tuhan matku, ij'alni, menjadi oleh engkau ya Allah,
Tu fi'il amal pada ja'ala lah. Fi'il amal tu. Ij'alni. Nun tu dia panggil nun wiqayah. Ya tu ya mutakallim jadi maf'ul bagi ij'al. Tak boleh. Rabbi. Ya Rabbi. Hei Tuhan bagi matku. Ij'alni. Menjadi oleh engkau ya Allah akan daku akan Nabi Ibrahim ni. Muqimas salah. Yakni orang boleh jaga semaya. Orang mendiri semaya. Orang yang boleh tunai semaya. Hak-hak semaya. Masya Allah. Nah. Kita semua jadi orang boleh tunai semaya insya-Allah dah. Allahumma ja'alna min muqimis salah. Ya Allah jadikanlah kami daripada orang-orang mendirikan semaya. Allahumma ja'alna min muqimis salah. Allahumma ja'alna min muqimis salah. Ya Allah jadikanlah kami daripada orang-orang yang boleh tunaikan semaya. Boleh mendirikan semaya. Semacam Nabi Ibrahim doa ni. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah jadikanlah kami aku ni daripada orang tergolong daripada orang boleh jaga semaya, boleh mengekali semaya. Wa min dzurriyyati. Jadi wa min dzurriyyati atas pada mana? Atas pada katanya ni atas pada ya mutakallif. Salah tak? Rabbi ja'alni. Salah tak? Rabbi ja'al min dzurriyyati. Ya Allah akan jadi pula orang yang jaga semaya ni min dzurriyyati daripada anak-anak cucuku pun orang boleh jaga semaya. Gapo dia ij'al min dzurriyyati may yuqimuha, mereka yang boleh jagalah ia akan dia akan as-salah, orang-orang boleh jaga semaya. Mintalah anak cucuku pun boleh jaga orang-orang yang jaga semaya. Wa utiya dan dibawa datang bimin minka datang min dzurriyyati li'ilamillahi ta'ala lahu, kerana Allah Ta'ala nak i'la, Allah Ta'ala nak witahu lahu baginya bagi Nabi Ibrahim Ta'ala anna minhum sesungguh setengah daripada zuriyatihi, daripada zuriat Nabi Ibrahim kufara, ada separuh daripada mereka tu jadi kafir. Semua folk Quraisy tu dah daripada anak cucu Nabi Ismail belaka. Patut anak cucu Nabi Ismail anak Ibrahim. Maka turun ni anak-anak cucu Nabi Ibrahim yang diberanak, yang diwarisi oleh Nabi Ismail yang apa dia? Yang selepas pada tu daripada Adnaniyun Qataniyun, maka di situ pecah pula orang panggil ada yang Islam, ada yang kafir. Tak kan? Kafir Islam. Tengoklah kota Mekah, ada yang kafir, patut ada yang Islam. Dulu belum pada bakit Nabi semua tu kufur dengan Allah. Lepas mari duk mari tu maka masuk Islam, semula masuk Islam. Sebab itulah Allah Taala bagi wa min zurriyyati. Makna kata anak cucu Nabi Ibrahim bukan Islam semua. Supaya fok kita sininglah. Supaya anak cucu daripada taning nak duk bakak dah. Ada setengah jadi Islam, setengah jadi kafir kan. Ada nak bakak masa ini nak dulu-dulu dah. Maka masa dulu cuba pergi kaji lah sejarah tu hafak demo wak naik gi tu tahun ni wak naik gi ke bakak tu ke tak cocok tu lepas tu nak duk sana tu ada jadi Islam anak cucu demo tu, lepas tu adanya jadi kafir, lepas tu jadi darah dang-dang lah ni, tu setengah pada anak cucu orang Islam asal ada jadi kafir, ada jadi Islam supaya anak cucu Nabi Ibrahim. Deh Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbana, hi Tuhan kami, taqabbal dan hendak menerimalah oleh engkau ya Allah doai akan doaku ni, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta pada Allah, minta Allah Ta'ala terimakanlah doa-doa dia permintaan banyak minta Nabi Ibrahim dulu tu. Nabi Ibrahim minta setengah daripada Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in ghairi zi zar'in indal baitil muharram Rabbana liyuqimas salata faj'al af'idatan minan nas. Doa Nabi Ibrahim lah kata. Doa mana? Al-mazkuri yang disebut akan dia. Ibrahim sudah sebut dah doa-doa dia tu. Lepas tu Ibrahim doa lagi, Rabbana ghfirli, ya Rabbana hi Tuhan kami. Nabi Ibrahim doa, Ighfirli, hana ampun oleh engkau ya Allah li bagi aku, bagi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ada berdoa dengan Allah, minta Allah Ta'ala ampun dosa dia. Wali walidayya, dan pula bagi dua ibu bapa dia.
Nabi Ibrahim ada berdoa juga minta ampun lah bagi dia. Dan minta ampun juga bagi dua ibu bapa dia. Dah. Dah. Rabbana ghfirli. Hei Tuhan kami, ampun bagi aku ni ya Allah. Wali walidayya, dan bagi dua ibu bapa aku. Ibrahim ada berdoa bagi dia, bagi ibu bapa dia. Tapi doa Ibrahim ini hadza, bermula ini. Ai doa Ibrahim, Rabbana ghfirli wali walidayya. Dia minta doa, minta ampun dosa dia, minta ampun dosa ibu bapa dia ni. Qabla an yatabayyana lahu, sebelum ternyata, sebelum terterang lahu baginya, bagi Ibrahim. Ternyata ada watuhuma lillahi azza wa jalla. Nabi belum gak, Nabi Ibrahim belum nyata kata dua ayah ibu dia ni orang seteru kedua-dua bagi Allah. Jadi dia doa Allah Rabbana ghfirli wali walidayya. Dia berdoa lagu ni sebelum daripada ternyata bagi Nabi Ibrahim nyata ada watuhuma, seterunya kedua-dua ibu bapa dia, musuhnya kedua ibu bapa dia lillahi azza wa jalla. Belum pada dia kata ayah dia dengan ibu dia ni orang deraka ke Tuhan. Apabila ia tahu kata ayah ia ni orang panggil, makan kecek lagi duduk wah dagu bagi Raja Namrud, dan ibu ia pun sama duduk di bawah titah Raja Namrud, derangka pada Allah, dia lepas dah dia tak berdoa dah bagi dua ibu bapa dia. Sebab azar ni pak bagi Ibrahim, lagi pula jadi hulu bala bagi Namrud. Ketika Namrud saat itu nak bunuhkan Ibrahim, azar ni lah orang yang sokongkan Namrud. Tapi ketika Ibrahim saat ni tu nak lepas di dalam api, semua tu bau ceding tu nak akik tak boleh. Nak akik tak pergi. Kamar dia tok nujung. Bagi kahanah. Kahin tok nujung bagi Namrud kata, ya tuanku, patik nak goyak sikit. Ibrahim ni kalau nak jetak ceding masuk dalam api, tak akan terakak. Malaikat kena masuk sikit, cuih tangan pak dia azab. Sebab tu Ibrahim dia berdoa kepada Allah minta ampun dosa dia, ampun doa ibu bapa sebelum daripada dia tu tak tahu kata bapa dan ibu dia deraka pada Allah. Apabila dia tahu tak ayah dia, ibu dia deraka pada Allah, lepas pada dia tak berdoa dah minta ampun pada ayah dia dan ibu dia. Tuan kata qabla an yatabayyana lahu adawatuhuma lillahi azza wa jalla. Waqila, dan kata kil, ay waqala ba'duhum, dan kata setengah daripada mereka itu al-ulama, kata nak aslamat ummuhu, telah memeluk Islamlah oleh ibunya, ibu bagi Ibrahim. Kata setengah ulama kata ibu Ibrahim tu sudah masuk Islam, sudah memelukkan Islam selepas daripadanya. Wa quri'a walidayya mufradan, dan setengah dibaca walidayya mufradan. Baca itu. Walidayya. Allahumma ghfirli. Rabbana ghfirli wali walidayya. Dia baca itu. Mana? Wa quri'a walidayya. Dah. Dia baca dengan mufrad je. Mufradan. Tak ada baca walidayya. Tak baca nak. Wa quri'a walidi. Gitu. Walidi. Gitu. Hak ni tak dibaca walidayya daripada waliday ni asal lagu ni. Doa mari gua ni tengok nah. Baca nah. Rabbana tengok. Ighfirli. Doa lagi ighfirli wali walidayya. Lidayya. Asalnya wali walidayni. Wali walidai. Nah gitu. Asalnya wali walidai ada nung ni. Patah zah nung tu baik. Patah idrang ya. Ya ke apa? Ya isim tanya masuk dalam ya mutakallim. Wali walidayya. Setengah ulama bacanya hak dalam tafsir ni, hak dalam Quran baca nak Rabbana ghfirli wali walidayya. Baca dengan tasniah. Asalnya wali walidai. Kada lidai ni. Patut ada ya. Wali walidaini. Ya untuk kalian tak? Patut buangkan ilama rafa' sebab idafah walidi pada ya. Jadi wali walidayya. Tapi setengah ulama baca na wan quri'a. Setengah daripada qira'at baca na qira'at. Bacanya walidi je dah. Rabbana ghfirli wali walidi. Gitu ya. Dah. Bagi ayahku minta ya Allah, minta mu ampunlah bagi bapakku ni. Walidi bagi bapakku.
Mufradan hal keadaan apa? Walidi ni. Mufradan dimufradkan akan dia. Dah. Mufrad wa waladi wa walidi. Baca itu. Mufradan walidi, mufradan wa walidi. Gitu baca. Dah. Tengok lagi. Walil mu'minin, dan sabitlah minta ampun itu bagi segala orang-orang beriman dengan Allah. Yauma yakumul hisab, pada hari yang berdiri, yang bangkit bangun. Apa yang berdiri? Yathbutul hisab, yang sabit oleh hitungan daripada Allah Ta'ala. Minta, ya Allah, ampun bagi aku, ampun bagi dua ibu bapa aku, dan ampun bagi orang-orang yang beriman pada hari terbangkit dan pula berdiri sampai oleh hisab. Minta ampunkanlah dosaku, ya Allah. Minta lah tika hitung amalan, tika hisab amalan di pada masyarakat. Minta ampunkanlah dosa-dosaku, ibu bapaku dan orang-orang beriman. Sebab tu kita nak doa semua tu orang panggil pukat kokok. Kita doa hari-hari, kita tak tahu tu kita salah dengan siapa. Sebab tu dalam hadis tu pukat kokok kan? Pukat kokok. Pukat kokok ni makan habis, ke halu, ke besar, ke laka. Sebab kita doa nak, Allahumma ufirli wali walidayya wali masyayikhi wali ashabil huquqi alayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tu orang panggil buka kokok lah doa. Allah maghfirli, minta ampun bagi aku, wali walidayya, bagi ibu bapa aku, patut wali masyayikhi, bagi segala guru-guru aku, wali ajdadi, bagi tok nenekku, wali man awsana, dan orang-orang yang wasiat pada aku, wali ashabil huquqi alayya, dan orang-orang ashab mana, orang-orang mando hak jab dak bersakut hak dengan aku dak bersakut hak dengan yo bersakut dengan aku, minta ampun lah ya Allah, wali jami'il muslimina wal muslimah, dan apa semua muslimu muslimah hak yang hidup yang ni orang panggil pukat kokok le doa. Tu dengan Nabi Ibrahim doa ni. Qala ta'ala, telah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Wala tahsabanna, jangan kamu duk seka ya Muhammad, mu duk seka lah. Jangan mu duk seka lah. Wala tahsabannallah, wala tahsabannallah, jangan engkau duk seka ya Muhammad. Allah, kata Allah Ta'ala, jangan duk iktikad, jangan duk berpegang, jangan duk seka kata Tuhan tu ghafilan, hanyung Allah, lupa Allah, tak teringat Allah, amma ya'malu zalimun, daripada barang yang duk beramal akan dia oleh orang-orang zalim. Amma ya'malu zalimun takdirna ai amma ya'maluhu az-zalimun, daripada amalan yang perbuat akan dia oleh orang zalim. Mu tak usah bimbang lah Muhammad. Mu tak usah duk sekata, mu tak usah duk pegata, Tuhan ni lalai, Tuhan ni lupa, daripada perkara-perkara perbuatan hak orang zalim duk buat tu kata Tuhan tu lupa. Mu tak usah duk bimbang, mu tak usah duk sekata Tuhan lupa, Tuhan tak lupa. Walaupun besar biji zarah, Tuhan tak lupa Muhammad. Siapa dia az-zalimun? Al-kafiruna min ahli Makkah, orang kafir daripada ahli Mekah. Innama yuakhiruhum, sesungguh Allah Ta'ala nak melewati, Allah Ta'ala nak pelewat, Allah Ta'ala nak pelamat. Hum, akan mereka itu, akan az-zalimin, akan orang-orang zalim, orang kafir ni, Allah Ta'ala nak pelewat bila azabin. Tuhan tak si azab lagi di kota Mekah ni. Walaupun ya zalim, walaupun ya kenak mung, walaupun ya wak caci ke mung, ya wak hina ke mung, ya istihza pada mung, tak apa Muhammad. Mu tak usah bimbang. Benda semua mereka buat Tuhan tak lupa. Tapi Tuhan nak pelewat sikit, nak pelamat. Tak si azab lagi atas dunia. Dah. Tapi nak pelewat tu kenapa? Tuhan nak pelewat tak si azab. Liyaumin. Kerana ada satu hari lagi. Hari mana? Tashkhasu fihil absar, yang duk tercononglah dan tertetulah dan cerunglah, apa panggil kacau mudah dah, cerlang padanya pada hari ini, al absaru, yang duk tertetu, duk cerlang, duk tengok pada hari ini, al absar, oleh segala mata-mata. Tak apa ya wak learning, ya kenak mung, ya istihza mung, wak seksa pada sahabat-sahabat mung, ya caci mung, ya istihza, wak hina padamu, ejek-ejek pada Muhammad. Mung tak usah bimbang. Hari ni aku tak azab dia. Tapi tunggu pada satu hari
pada mata kati tengok. Mata tak kelip. Bila? Hari kiamat. Celong mata. Tengok mata. Tertayi mata. Tengok perkara-perkara je tak biasa tengok. Gawah. Hara-hara. Mana? Utuhnya langit. Jatuhnya matahari. Lagi pula bumi pun mengekah. Manusia berkelai kabut. Hari tu pakat celong mata. Tak ada kelip lak-lak dak dah. Kerana hara-hara. Tunggu hari tu. Hari tu aku nak azabkan fok-fok yang salah dengan aku. Deh. Mu tak usah bimbang Muhammad. Aku akan buat nah. Aku tak lupa dengan apa mereka kerja. Tengok. Nabi Ibrahim ada berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Rabbi ja'al muqimas salah. Apa makna? Rabbi ja'al wiman ala ada'is salah. Ya Allah, minta engkau jadi akan daku. Akan daku akan Ibrahim. Ni Ibrahim. Ni Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta ya Allah menjadi akan dakukan Ibrahim mudawiman. Orang yang duk mengekali. Orang yang duk sentiasa. Ala ada issalati. Di atas menunaikan semaya. Mintalah menjadi aku ya Allah. Orang yang duk mengekali. Lagi pula duk mudawamah. Muwazamah. Di atas semaya ya Allah. Ala atammi wujuhiha. Lagi pula mengekali semaya tu ala wujuh atammi wujuhiha. Di atas mesempurnakan, di atas sempurnakan segala wajah-wajah, jalan-jalan ni baginya bagi as-salah. Minta aku jadi seorang yang mengekali semaya ya Allah dan tunaikan semaya ya Allah. Patut aku ni satu orang yang apa dia? Yakni orang yang tunai semaya di atas keadaan sempurnanya semaya aku ya Allah. Atas jalan-jalan yang sepenuh. Waja'al min zurriyati, pamu jadi pula daripada anak cucu aku. Anak cucu Nabi Ibrahim dah. Semua ni yang main sini belakang ni. Sebab tu Ibrahim panggil Abul Arab. Adapun dia apa dah? Ibrahim panggil Abul Arab dan tu ada panggil Abul Bashar. Menjadi daripada anak cucuku man yuhafizu 'alaiha, mereka yang boleh jaga ke atasnya, ke atas maya. Rabbana wastajib du'ai. Hei Allah, minta memperkenankanlah doaku ya Allah. Wa taqabbal ibadati, dan hendak menerima engkau ya Allah akan segala ibadat aku ya Allah. Qauluhu min zurriyati. Kenapa tu kecek lagu ni? Rabbi ja'al Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Kat hujung ke? Wa min zurriyati. Tu kat dah. Sebut min zuriyati wa utiya bimin. Kait dengan min al-jarrah min jarrah. Min tu makna tabi'in. Kerana li'a'lamillah. Kerana Tuhan nak tahu lahu baginya bagi Ibrahim anna minhum, sesungguh setengah daripada mereka itu daripada zurriyatihi, zuriat Nabi Ibrahim ni kufaran, ada jadi kafir. Hikmat Tuhan ibarat dengan min tabi'in, mana separuh. Kerana Tuhan nak memberi tahu dan nak iklan. Nak beritahu dan iklan kepada Nabi Ibrahim, kata anak-anak cucu itu bukan semua Islam dan mukmin, bahkan setengah daripada zuriat Nabi Ibrahim ada juga jadi kafir. Ada juga jadi kafir. Patut Rabbana ufirli wali walidayya. Rabbana ufirli ma waqa'a minni bima la yaslamu minhu al-bashar. Ya Allah, mu ampunkanlah bagi aku ya Allah. Bagaimana ampun akan bagi hadap berlaku, hadap jatuh daripada aku. Bima la yaslamu minhul bashar, dengan dosa. Ni dengan dosa. Dosa mana? Yang tidak selamatlah, tak boleh selamat daripadanya, daripada al-bashar. Manusia ni tak boleh nak selamat daripada dosa. Semua nak lari tak lepas pada dosa. Hari-hari ada berdosa. Lari dah kadang-kadangnya bertimbang. Lari dah kadang-kadangnya berdepak. Tu baik umur tak ada nak tengok tinanya berdepak, tina-tina pakai seksi. Misalnya nak lari tak boleh. Lagi cekak dah, duk lepon nak berjuruh cekak dah. Tu baik luar pah kapan ayu akak tebas selerak habis dah. Hak zikir bagi tak ada. Klik wasa berat mengaji kan aku wasa berat mengaji. Pak ana duk tengok. Alhamdulillah rezekiku. Alhamdulillah rezekiku. Barang yang tak boleh selamat daripadanya oleh manusia. Aku minta ampun juga ni dengan barang tak boleh selamat manusia. Dosa tak boleh selamat. Waghfir liwalidayya qabla an yatabayyana lahu anna walidahu aduwwullah. Sebelum dia minta ampun daripada bapa ia Azar, bapa bagi bernama Azar. Lepas tu dia minta ampun tu sebelum pada dia tahu ternyata kata bapa dia seteru Allah. Dia duk sokong bagi Namrud. Waghfir lil mu'minin jami'an yauma yaqumun nasu lil hisabi wal jazaa.
Apa tu wa quri'a walidi. Boleh baca weh, walidi. Ya Allah minta ampunlah bagi ayahku Azad itu. Ibrahim ada minta pengampunan dengan Allah Taala deh. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Nah buka ni sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kitab sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala Ibnu Burhan anil Qadim annahu yalzamul waliyyu lazim oleh wali in khalafa tarikahu la tarakahu ay yusalli anhu kasaumi. Jadi telah menangkap oleh Ibnu Burhan daripada perkata yang qadim, yakni perkata yang lama daripada Imam Syafi'i, annahu bahasanya yalzamu melazimi akan wali, lazimkan wali in khalafa jika telah meninggal ia al-mayyitu. Mayat ada tinggal ke apa? Tarikahu, baca tarikatan, baca itu. In khalafa jika meninggallah ia mayat, tarikahu akan tarikah dia. Yakni akan peninggalan daripada harta. Walaupun mayat tu ada tinggal peninggalan harta dia, walaupun lagu tu kata kaum qadim, an yusalliya, lazim bagi wali an yusalliya, bahasa semaya ganti anhu daripadanya, daripada al-mayyiti. Boleh juga katakan qadim, yakni perkata Imam Syafi'i ketika dia duduk Baghdad, dia kata walaupun wali saat itu lazimkan wali, walaupun mayat ada tinggalkan tarikahu, yakni tarikah dia, peninggalan dia, tapi lazim juga wali itu kena puasa lah. Yakni masalah puasa tu cakap dah boleh puasa ganti, semaya pun boleh ganti juga daripada mayat tu, katanya perkata yang qadim. Wafi wajhin, dan sabit pada satu wajah. Salah tu wafi wajhin, ai wafi wajhin akhar, dan sabit pada wajah yang lain pula daripada perkata selain pada Ibnu Burhan dana. Alaihi, ke atasnya. Ke atas apa ni? Alaihi, di atasnya, atas wajah ni. Wajah yang lain pula ni. Kathiruna min ashabina, kebanyakan mereka itu daripada taulan-taulan kami tanah, annahu, bahwasanya wali, kita kata wali, yut'imu, memberi makan ia wali, an kulli salatin, daripada tiap-tiap semaya, muddan, akan satu cupak. Hak ni perkataan lain daripada Ibnu Burhan, yakni kebanyakan yang duk berjalan ni daripada ashabina, daripada murid-murid kami, katanya musannif kata, yang kata nak wali tu kena wi makan. Misalnya orang ni ada tinggal sebulan, belum ada nak mati, tinggal semaya sebulan. Bisa ni kita bila daripada ayah kita belum nak mati, lepas tu dia saat ni tu dah anak pun tak ada, apa ni, ada wali, ada adik ya. Anak tak ada serabut, di mana ni mandu masalah. Lepas tu dia tu mati. Lepas tu mati saat ni tu, wali ni, adik dia tu kena puasa ganti kan? Kata setengah daripada perkata Burhan, daripada perkata Qadim, makna kata wali tu lazim kena puasa, lazim kena semaya, walaupun si mati dia tinggalkan harta sekalipun, sebelah balik wali tu lazim kena semaya ganti. Kata setengah kebanyakan daripada ashabina, taulan kami, murid-murid kami, ya tak. Bahasa wali tu kena apa? Wi makan. Dah. Misalnya ni kita tak adik ya ataupun kakak yang mati ni. Wali tu adik ya ke kakak ataupun korobat wi wara ya. Hadak cara si mati ni. Kematian seorang. Maka si mati bila mati, dia tinggal semaya sebulan, belum pada nak mati, duk sakit. Berak tak boleh ke apa ni, lepas tu jadi jantung, lepas tu jadi tai nak kecing, tak boleh jadi bekak habis, duk mari sampai sebulan tak ada semaya. Dalam keadaan semaya bulan tu tak khabar apa. Dah duk dalam ICU sebulan, tak khabar apa. Misalnya tak ada semaya lah dia ni. Nak mai pun dia tak khabar apa dah, ataupun dia khabar pun nak buat apa tak boleh, tinggal semaya sebulan. Lepas tu sebelah balik wali ni kena semaya ganti ke lah kan? Kata perkata daripada kebanyakan ashabina, dia kata wi makan. Wi makan kepada orang. Mana kata dia puasa kita tak nak, dia tinggal sehari, wi makan secupak, 2 hari 2 cupak, 3 hari 3 cupak, makna sebulan wi 30 cupak kepada orang. Wi pada fakir miskin. Tak ada kena semaya ganti dak, wi makan pada orang.
Wa qala al-muhibbut tabari, dan berkata oleh muhibbut tabari, katanya yusalli lil mayyiti, semayalah bagi mayit, kullu ibadatin, oleh tiap-tiap ibadat, tuf'alu anhu, yang diperbuat akan ibadat, anhu ay badalan anhu, yang ganti daripadanya, daripada seorang mati ni, wajibatun, ialah wajib katanya, au mandubatun, ataupun disunat. Semaya bagi mayat ialah tiap-tiap disemayakan bagi mayat. Disemaya saat itu akan tiap-tiap ibadat yang diboleh buatkan ganti daripadanya, wajibatun. Ia semaya bagi mayat tiap-tiap ibadat yang boleh diperbuat ganti padanya, wajib kata setengahnya. Wajib kata At-Tabari. Au mandubatun, ataupun disunat. Gini ya, masalah orang ni mati. Lepas tu tiap-tiap ibadat hak boleh buat ganti pada dia, maka kata At-Tabari, wajib kita kena buat ganti. Ataupun sunat kita buat ganti. Hak tu tengoklah tak keadaan. Au gapo wajibatun au mandubatun, ataupun sunat ganti daripadanya. Jadi sampai semata-mata pahala buat ibadat ganti. Siapa pahala ke dia mata? Sama ada tak kira lah ibadat saat ni boleh buat ganti. Kalau kita tahu ibadat saat ni tu hak wajib, maka wajib kita ganti daripadanya, supaya semaya fardu kita ganti daripadanya. Ataupun masalah kita buat sunat. Apa sunat? Yang ni kita tergerbel, ya tak ada nak gerbel, tak usah gerbel. Apa kita buat ibadat hak boleh ganti pada kita buat gerbel ganti daripadanya. Apa boleh pahala dia semata-matanya. Sekat tu dulu. Wa fi syarhil mukhtar li muallifihi mazhabu ahli sunnah wal jamaah anna lil insan an yaj'ala sawaba amalihi wa salati li ghairihi wa yasilahu. Masalah siapa pahala tak siapa pahala tu. Sekat tu lepas tu